Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Okey, alhamdulillah minggu lepas kita dah buat LEK pelajaran 2. Tapi saya nak ada jelas sikitlah, ada kekeliruan. Kan, bila dengan Fesi tu, Fesi bagilah feedback. Feedback elok lah. Dia kata, pandai-pandai juga, saya pun takut juga. Fesinya cakap. Cuma macam ada 2-3 je nak jelaskan. Yang pertama tentang kaedah 2. Kaedah 2. Kaedah 2 apa? Al-alamina kan? Okey, ulang balik kaedah 2. Maksud dia? Okey, kalau al-alamina sekalian alam. Okey, kalau as-solihina, okey, dia ada orang-orang kan? Maksud dia, kita ambil satu-satu, orang-orang. Okey, dia berbeza dengan al-lazina. Kan banyak al-lazina kan? Lepas ada al-lazina kan? Ni kaedah 2 ke bukan? Tu ada ya nun tu. Dia nak belajar. Kenapa dia bukan? Ada ya? Ya. Titik tak bubuh. Sama juga. Dia bukan kaedah 2. Nak menjelaskan. Dia bukan kaedah 2. Kerana al-lazina ni terjemahan dia memang seketul-seketul orang-orang yang. Kan? Al-lazina kita pun ada al-lazina kan? Dia memang terjemahan dia seketul-seketul orang-orang yang. Yang ini dia ada ya nun kaedah dia. Yang ni maksud lain pula. Kan? Sekalian alam. Kan? Para nabi, ambil orang-orang yang. Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang ruku, ar-raki'ina, orang-orang yang sujud kan, dia ada pula kalimah lain. Tapi yang ini al-lazina tu memang seketul-seketul orang-orang yang. Mana-mana jumpa pun orang-orang yang. Tu nak beza, bukan kaedah 2 walaupun sama kan, ya nun sama pun. Tu nombor 1. Nombor 2, bila saya terjemah contoh. Mana madam? Untuk terjemahan. Sebab ada yang tak tulis. Sebab kita nanti nak belajar, akan datang ni banyak nak belajar. Contoh yang minggu lepas ada, saya terang balik. Ada yang tak tulis. Contoh min qablikum. Min maksud apa? Min memang daripada. Kan? Saya sebut apa? Sebelum. Daripada. Kamu kan? Daripada ada tak min celah-celah ni? Ada tak? Tak ada. Tapi itu tambahan huruf kena tulis. Di buku kena tulis. Dia ada. Daripada tu buat. Daripada. Buat dalam kurungan. Dia adalah tambahan makna. Kena buat dalam kurungan. Yang ni memang dah daripada dah. Tapi kalau tak ada ni, saya sebut daripada ke, ada bagi ke. Kan? Dengan bismillah. Dengan nama bagi Allah. Bagi tu kena tulis. Tulis sama ada nak tulis kat buku tebal ataupun tulis dalam buku purple kita tu. Dalam buku purple, kalau boleh jangan tulis macam-macam. Tulis yang saya tulis tambahan. Contoh macam bagi, daripada, akan, oleh. Itu boleh tulis.
Yang lain terjemahan jangan tulis. Nak tulis dia tulis dalam buku tebal. Nanti kan bila tulis itu dah krem. Kita tulis lagi terjemahan lagi memang tak boleh nak hafal. Tulis dekat buku besar. Kalau terjemahan, sebab terjemahan ada di belakang. Cuma di belakang tu kadang-kadang bila huruf Al-Lazina diulang banyak kali, dia tak tulis dah. Jadi kita nak tulis semua terjemahan, tulis dalam buku besar dan tebal tu. Ya? Inilah. Satu lagi kan yang jawab Haji Muhammad. Yang pasal juzuk tu kan. Juzuk ni, Ustaz Syafiq lah dia kata, ulama' yang buat juzuk-juzuk tu untuk kita nak baca Al-Quran sehari satu juzuk untuk nak khatam. Jadi sebulan 30 juzuk. Tapi dia kata kalau nak nak lebih lagi tahu pasal kenapa juzuk kita ada 30 juzuk tu, tanya Ustaz Said Muzaffar. Dia lebih faham. Ya cuma ulama' tu buat siap-siap 30 juzuk, jadi senang. Satu hari satu juzuk. Jadi sebulan khatam sekali. Macam itulah. Cuma kalau nak lagi lebih, kan Ustaz Said Muzaffar kan pakar kan. Kena tanya orang yang pakar lah, itulah. Okey. Okey, kita baca dulu hari ni. Kita masuk pelajaran 3 ya. Okey, faham tak? Ada nak tanya yang pasal ada masalah tak minggu lepas? Ada masalah apa-apa? Jangan rasa macam takut nak tanya. Tanya tak apa, tak ada masalah. Okey tak kan? Tapi Pesi kata okey. Boleh lah, orang kata boleh faham lah. Tapi ada lagi yang masih tak boleh nak hafal lagi. Ambil masa juga. Pelan-pelan kita buat. Sebab tu setiap kali habis pelajaran, kita kena buat LDK. Dulu tak ada tau, time saya tak ada. Alhamdulillah time ni, sebab handphone apa? Sebab Fesi banyak, saya import dari sana, jadi kita kena buat macam tu. Sebab kita ramai. Dan kali kalau dengan Fesi tu, tanya betul-betul tau. Tanya betul-betul. Dia pun boleh ajar insya-Allah. Okey, kita baca ayat yang ke-6. Surah Al-Baqarah, pelajaran 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, mula-mula tugas kita kena tinggal. Mula-mula Inna allazina kafaru sawaun. Kita dah jumpa kan? Ala him. Ni mana? Hamzah 1. Ta hum am lam. Ni berapa kalimah? 2. Tunzi 1, hum 1, la 1, yu'minu. Okey, ni kaedah baru, ada kaedah 8. Ini kaedah, mungkin kita buat minggu depan yang ni, tak dan. Dalam ni ada kaedah lagi kan? Kaedah 5. Jangan lupa kaedah yang dah lama, dengan bab baru yang lama lupa. Kena ingat. Kaedah berapa? 4. Ahsantum. Kadang untuk guru pun lupa juga. Kena ingat. Tak pun. Okey, kita tengok terjemahan dia. Dalam buku purple muka surat
14. Mula kita penggal, kita baca, kita penggal. Lepas tu kita terjemah. Lepas tu mula tu sebelum tu kita cari kaedah dulu lah. Kaedah berapa yang ada dekat ayat tu. Macam ni ada kaedah yang baru. Ada berapa 4 ni kan? Cuma yang merah tu yang barulah. Yang ni kita ada ulang kaji. Kita kena ulang kaji selalu. Okey. Inna maksudnya sesungguhnya. Tengok di belakang. Sesungguhnya kafaru telah ingkar oleh mereka. Okay, sorry. Dia tak tengok. Okey, inna sesungguhnya allazina dia tak tulis kan? Okey, orang-orang yang kafaru telah ingkar oleh mereka. Sawaun sama sahaja. Alaihim dia tak tulis dah kan? Ala ke atas, him mereka. Adakah? Sebab kita baru kan? Baru belajar kan? Anzarta telah mengancam oleh engkau. Atau lam tidak. Anzarta hum. Dia tak sebut hum. Hum apa? Mereka. Akan mereka. Tu ada akan tu ada tambahan ayat. Buat dalam kurungan. Atau hum mereka. Atau lam tidak. Tunzir engkau mengancam. Tunzir tu asalnya tuziru. Ya, tunziru. Dia ada kalimah sebelum tu yang menyebabkan dia jadi sukun. Nanti saya tak cerita lagi, nanti kita belajar. Hum. Ada akan ya. Ada akan hum mereka. Tambahan akan mereka. La tidak. Yu'minuna mereka beriman. Okey, ulang. Inna. Saya baca dulu. Sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka sama saja ke atas mereka. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka atau tidak engkau mengancam akan mereka, tidak mereka beriman. Sekali lagi saya baca. Sesungguhnya orang-orang yang telah ingkar oleh mereka sama sahaja ke atas mereka. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka atau tidak engkau mengancam akan mereka, tidak mereka beriman. Okey, ulang semua. Inna. Kuat sikit. Allazina kafaru sawaun ala him mereka. Anzarta hum lam tunzir engkau mengancam hum la yu'minuna. Okey, sambung sekali. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka atau engkau mengancam akan mereka, tidak mereka beriman. Mereka beriman. Yu'minuna. Am tu atau. Lam tu tidak. La tu pun tidak. Dia lain-lain sikit. Dia ada nanti kita belajar banyak-banyak baru kita faham. Dia tak semua
Tidak tu semua la. Tidak semua la. Kadang tidak tu banyak. La ada, ma ada, lam ada, banyak. Cuma kita jumpa baru lam ni tidak. La pun tidak. Cuma kita kena hafal tu. Sebab kita tak jumpa lagi, jadi kita jumpa satu-satu. Kadang macam tadi lah, atau. Kadang kita baca dalam Quran kan, au pun atau kan. Cuma kita tak jumpa lagi. Banyak dia ikut konteks ayat. Semua tu ada hukum-hukum tu. Au apa, au tidak tu apa, apa tu, semua ada hukum-hukum. Kita belajar yang sekarang ni. Sekarang banyak saya terangkan lagi pening. Kita belajar yang basic. Okey, tentang kafaru Okey. Tadi kafaru maksud dia telah ingkar oleh mereka. Kafaru ni dia start huruf dia daripada 3 kalimah. Kenapa kita tak kata kafir? Kafarah tu macam kafir juga kan? Kadang-kadang kafarah ni maksud sebenarnya adalah tutup. Dia maksudnya asalnya tutup. Kafarah ni tutup. Okey, cuba kita tengok surah 57 20. Surah Al-Hadid 57 20. Perkataan kufar. 57 surah Al-Hadid 20. Muka surat 540. Ayat 20. 57 20. 57 20. Al-Hadid surah besi. Ya, ayat 20. Jumpa? Ayat panjang. Panjang pun kita kena baca sebab dia berkait-kait kan? Okey, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Wa tafaqurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Kama sali ghaisin a'jabal kuffar ranabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra. Summa yakunu hutama. Okey, terjemahan saya kat situ je lah sebab kita nak ambil al-kufa. Okey, dalam Quran ni puan-puan, al-kufa tu maksud apa? Dia ada dua, kafir ada, petani ada kan? Betul kan? Ada lain pada petani dengan kafir, ada tak? Ada tak lain-lain dalam Quran kok ada lain terjemahan? Tak ada kan? Okey. Petani kan? Kenapa kufar dia kata petani? Tapi orang yang dah tahu lah. Petani ni contoh. Saya kena lukis orang. Dia tanam biji benih. Biji. Lepas tu dia tutup dengan tanah. Perbuatan tutup ni lah yang panggil kufar tu petani. Petani dia tutup benih.
Maksud kafaru tu, yang ingkar tu, orang yang menutup hati dia dengan Al-Quran. Macam petani. Tapi jangan pula kita panggil petani orang kafir. Hai kafir, sedangkan dia tu lain petani. Maksud petani tu macam kufar je lah. Kafir. Jangan silap-silap kita panggil orang kafir. Tapi boleh tak panggil orang kafir? Macam Abu Jahal pun kafir kan? Boleh tak panggil? Boleh, tak masalah. Cuma kita adab lah, takkan nak. Cina tu baik dengan kita, hai kafir. Kan? Kafir ada berapa? Kafir ada berapa? 2. Kafir apa? Harbi tu memang kita kena perang betul. Satu lagi? Kafir zimi, yang dia tak kacau kita. Kan? Dia bayar kampek semua, dia tak kacau kita. Kan? Itu makna kafir. Sebab tu ini, kalau tak solat, dikira ingkar kan? Ingkar dengan perintah Allah. Saya pernah tengok ada dalam video. Pasal nak siapa tengok video yang ada ustazah cakap tu? Saya takut nak cakap tu. Orang tak solat ni memang kafir. Kalau kahwin pun dah berdosa. Ya, macam-macam lah. Itu dia punya ulasan lah. Tapi kita janganlah. Orang engkar ni, kafaru ni adalah orang-orang yang engkar. Engkar dengan suruhan Allah. Tak solat, tak belajar. Semua kan? Tak belajar Quran, tak faham Quran. Okey, ayat ni yang 57-20 ni, sebenarnya dia ada 2 maksud dalam tu. Satu, kita hidup di dunia ni tak ada apa makna pun. Hanya hiburan dan mainan. Lepas tu hanya perhiasan dunia, megah-megah. Itu hanya tipu daya je kat dunia ni. So umur-umur akhir kita ni, buatlah perkara yang bermanfaat. Dunia hanya sekejap. Dunia ni, dia punya status dia paling ringan dengan dibandingkan dengan sebelah sayap nyamuk. Ada dalam hadis lah. Punya dunia ni kalau ikut tak ada apa lah. Bila kita tak belajar Quran, kita tak tahu. Tapi ayat ni, dia kata apa? Sesungguhnya apa? Kehidupan dunia hanyalah permainan, gurau senda, piasan, saling bangga-bangga. Anakku dah kerja doktor. Bangga-bangga itulah, megah-megah. Ada kata banyak. Sedangkan benda tu tak ada apa pun. Itu hanyalah kehidupan, kesenangan yang menipu je. Ya? Okey, ni tentang kufar tu, faham kan? Dia maksudnya tutup. Ada lagi dalam Quran, kafir tu maksud malam. Tutup dia maksudnya. Malam menutup siang. Satu lagi, lautan. Lautan kan dia menutup semua kan? Itu pun ada makna kafir juga. Tapi kita tak nak lah. Kita yang ni, kita kafaru. Tapi banyak yang dimaksudkan sebab dia tafsiran-tafsiran ni banyak berbeza. Dia ikut konteks ayat. Okey. Ciri, sebelum saya masuk kaedah ni, kena tahu juga ciri-ciri. Macam mana yang dikatakan ciri-ciri orang yang ingkar. Ada tak kena dengan kita? Okey, kita tengok surah Al-Hijri, surah 15 ayat 3. Surah 15 Al-Hijri ayat 3, muka surat 262. 15 3. Kalau kawan-kawan yang tak pandai lagi cari ayat Al-Quran, tolong-tolong ya. Kat sebelah-sebelah membantu. 15 3 Al-Hijri, muka surat 262. Jumpa? Kalau tak bawa Quran, tengok kita punya apps. Senang app kan? Zaman teknologi, kena ikut teknologi. Siapa handphone ada AI dah? Artificial Intelligence. Saya ada lah. Kita suruh dia, kita ambil ayat Quran mana-mana, suruh dia terjemah. Bila kita dari bahasa Malaysia, tolong terjemah ayat ini. Dia terjemah habis you. Saya pun, oh ya Allah ya Tuhan. Cari apps Monica. Dia boleh terjemah.
Bahasa-bahasa Arab yang tak faham tu dia terjemah you. Ya Allah. Sekarang ni ilmu ni kita handphone kita guna untuk kebaikan. Jangan buat yang lain-lain, yang lara. Okey, jumpa dah 15.3. Okey, ciri-ciri orang engkar. Mana dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkanlah mereka makan, mereka senang-senang dan mereka disibukkan oleh angan-angan. Maka kelak mereka akan mengetahui ciri-ciri orang engkar. Hidup untuk makan. Yang dia tahu hidup nak cari duit untuk makan. Okey, kalau ayat-ayat yang saya bagi ni kena tulis juga. Di mana? Di buku tebal. Di dalam merah. Contoh, ini ayat 15. Di dalam merah. Nak tulis pun saya kena ajar juga. Tak bagi nampak. Tulis dekat buku tebal tu hari ni. 15.3. Kau surat apa? 262 kan? Okey. Tulis ni tajuk dia. Ciri-ciri orang engkar. Kan dia punya tempat kosong tu banyak. Tak tulis sayang je. Jadi bila kita nak ngajar nanti, dia bukan macam ni tau. Kita sekarang ni memang semua ni datang ni, aku takat nak belajar je. Pasal tak boleh ngajar. Tapi saya pun tak tahu nak cakap lah. Nak cakap macam mana. Allah akan buka satu hari di antara kita ni boleh mengajar. Kita tak tahu bila. Sama ada nak ngajar cucu ke, nak ngajar kawan-kawan lain. Okey, yang macam ni kan. Ciri-ciri orang engkar pertama. Tengok dalam Al-Quran. Hidup untuk apa tu? Makan dia. Nombor 2. Senang-senang. Ayat lain yang paling power kita sebut apa? Doli sakan. Enjoy dia hidup. Nak jalan je roja je. Jalan pun ada tempat lah juga. Takkan umrah tak boleh kan? Ni saya tulis ayat ni, ayat power. Ayat lain. Satu lagi dia berangan-angan. Panjang. Ni Al-Quran cakap ni. Angan-angan, dia suka berangan. Hidup ni suka, Joli ni, hidup dia nak enjoy aja hidup dia. Dia dah salin. Pernah tak dengar ayat ni? Ni benda ni. Tapi kena buka hadis lah. Biku. Ni hadis ya. Tak nak baca pun panjang. Saya ambil petik sikit je. Bikufrihin. Siapa yang ada hadis Sahih Bukhari? Terbalik. 5197. Nak tengok makna tutup tu. 51. Ini ada kafarah kan? Ni, kafarah. Makna tutup. Cerita Rasulullah masa dia Mi'raj, dia nampak dalam neraka siapa yang paling banyak?
Adakah dia perempuan-perempuan tu dia menderhaka kepada Allah? Kenapa dia masuk ada ramai dalam neraka? Sebab dia bikufrihinna, maksudnya dia kufur nikmat dengan suami. Bukan taat. Dia tutup kebaikan suami. Contohlah. Suami duk beli makan lalu, satu hari tu dia tak beli makan. You ni tak pernah beli makan kat I. Jadi dia menutup kebaikan suami. Itulah sebab masa Mi'raj Rasulullah, ni dalam Sahih Bukhari Sahih Bukhari, banyak penghuni neraka adalah wanita. Sebab dia menutup kebaikan suami. Tu maksud nak cari perkataan tutup tu. Kafarah tu, tutup maksudnya. Jadi kita dah conclusionnya, orang-orang yang ingkar ni adalah orang-orang yang hatinya tertutup oleh Al-Quran. Okey. Sekarang ni kita masuk kaedah. Mana ke? Kaedah Siapa yang ada hadis kan, boleh buka tu. Dalam handphone pun boleh masuk. Pakai app sunnah.com. Sunnah.com. Siapa ada sunnah.com? Buat dalam handphone ada. Play Store. Pakai Play Store. Boleh buka tau. Batuk Amir pula. Nah. Minayo. Okey, kita buka kaedah. Itu sedikit yang tadi dalil sikit pasal kafarah tutup ya. Okey, sekarang ni kita buka kaedah. Muka surat kaedah 8, muka surat 28. Buku purple. Muka surat 28. Kita banyak guna buku purple. Dah? Okey. Kaedah 8. Hari ni kaedah 8 Kaedah 8. Ikut. Kafaru. Waw alif di akhir kalimah. Telah oleh mereka. Okey, ulang balik. Kaedah 8. Kafaru. Waw alif di akhir kalimah. Telah oleh mereka. Okey. Okey, contoh, kita tengok contoh dalam kotak kuning. Adik nama apa? Azwa. Tengok. Okey, sama tak dengan dia punya root word? Yang 3 huruf semua. Sama je. Raka'u. Kan? Ra, kaf, ain. Rokok. Kalau raka'u, terjemahan dia? Telah rokok oleh mereka. Sajadu. Syahidu. Telah bersaksi oleh mereka. Syakaru. Telah bersyukur oleh bukan buku latihan ni, buku ni. Buku purple. Buka buku purple muka surat 28. Sekejap lagi buku latihan. Buku purple. Syakaru Syakaru dia perkataan syukur kan? Qara'u daripada perkataan qara'a. Jadi bila tambah wa alif jadi telah oleh mereka. Jadi qara'u telah membaca oleh mereka. Sabaru alimu telah mengetahui oleh mereka. Amilu amilu dengan alimu saya nak confuse kan? Boleh. Alimu mengetahui. Alimu. Dah kita buat telah mengetahui. Nanti semua mengetahui. Nanti kita semua akan mengetahui.
Amilu mengamal. Sami'u sami'a, telah mendengar oleh mereka. Katabu menulis. Katabu tu menulis. Qara'u tu membaca. Fahimu dah faham oleh mereka. Qalu kalau ikut tak masuk. Lain. Qalu boleh. Qalu telah berkata oleh mereka. Katabu telah menulis. Menulis. Qara'u. Qara'a membaca. Jadi qara'u. Qara'u yang atas bawah syahidu. Bawah syahidu. Qara'a baca adalah qara'a. Tulis kataba. Okey, sebenarnya tulis tu kataba, tapi bila tambah-tambah jadi katabu. Sebab dia nak waw alif tu kan. Takkan jadi katabau. Dia tu kata ayat-ayat bahasa Arab ni memang unik. Kan? Mula kita baca kataba kan? Tapi bila dah ada waw jadi katabu. Okey, kita tengok ayat surah An-Nisa ni. Ni cerita orang-orang munafik ni. Dia masuk neraka yang paling bawah sekali. Kan? Innal munafiqina fid darki asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Okey, dia ada tulis merah tu yang berkaitan dengan pelajaran kita. Kan? Dalam ni ada tak selain pada kaedah 8 ada kaedah lain? Cari dulu. Okey, cari dulu. Mula-mula atas sekali ada. Innal munafiqi kaedah berapa? 2. Yang merah belum lagi nanti. Cari lain kaedah lain. Lagi? Al-mu'minina. Kaedah 2. Itu al-mu'minina ada 2. Allah ma'al mu'mini 1. Allahul mu'mini 1. Kaedah 2. Dua-dua kaedah 2. Lepas tu kaedah 10 ada tabu. Apa maksud tabu? Tengok tak dalam Al-Quran? Dia kena tengok Al-Quran dulu. Telah bertaubat oleh mereka. Wa aslahu. Mengadakan perbaikan. Telah memperbaiki oleh mereka. Wa'tasamu. Wa'tasamu billah. Macam-macam ayat kan kita pernah dengar kan. Wa'tasamu bihablillah. Wa'tasamu telah berpegang teguh oleh mereka. Wa akhlasu dari perkataan ikhlas. Telah mengikhlaskan oleh mereka. Mesti ada mereka. Telah-telah ni ada berapa dah kaedah kita belajar? Ada telah-telah. Kaedah berapa? An'amta kaedah berapa? 4. Lagi? Ada telah-telah. Ada 6. Okey, kaedah 4 telah oleh engkau. Kaedah 6 telah oleh kami. Kaedah 8 telah oleh mereka. Okey, ada 3 dah kan? Telah-telah kan? 3. Okey, kita buka buku latihan. Kalau yang tunjuk kalau yang macam ni, tulis balik di bawah ni. Tabu tulis kat bawah ni. Nampak tak? Tulis balik. Tabu tu tulis di bawah. Apa maksud dia? Baru kita faham. Tulis kat bawah ni. Tabu maksud apa? Ataupun tulis kat atas. Tak masalah. Telah berbuat perbaikan boleh, telah memperbaiki pun boleh. Memperbaiki.
Wa aslah, bukan wa aslahu, wa akhlasu. Ikhlas telah mengikhlaskan oleh mereka. Okey, buka buku latihan. Buku hijau. Mana? Telah berpegang teguh oleh mereka. Okey, muka surat, buku hijau, muka surat 12. Hijau, buku latihan. Kena buat kat sini, tidak balik rumah. Wallahu a'lam. Wallahu wa rasuluhu wa a'lam. Apa maksudnya? Allah dan Rasul lebih mengetahui. A'lam tu dia ada lah dia punya hukum dia tu. A'lam, lebih tu mengetahui, ada hukum dia. Nanti kita belajar kemudian. Banyak nak belajar ni. Okey, kaedah 8. Tulislah nak waw alif di akhir kalimah telah oleh mereka. Jumpa dah muka surat 12. Kalau boleh buat dulu sebelum, kan saya masuk dalam WhatsApp group kan. Buat, kalau tak ada masa tu buat macam mana kan. Sibuk dengan cucu lah, tukar pampers husband lah. Kan? Buat macam mana tugas. Tapi kadang cari masa. InsyaAllah ada masanya. Kalau kita sibuk dengan Al-Quran, Allah akan sibuk dengan Al-Quran itu. Kalau kita sibuk dengan hal dunia, Allah sibuk dengan dunia juga lah. Okey, kafaru kita dah tahu kan, telah ingkar oleh mereka. Macam ni nanti cari di sini. Quran nanti balik cari kat sini, baru buat macam ni. Ni buat tak buat ni? Tak jumpa. Okey, zalamu, ni ayat baru lah juga ni. Telah zalim oleh mereka. Semua perkataan Arab zalim, zalamu. Nafaqu, telah munafik oleh mereka. Amanu, sebab daripada amanu kan. Jahadu, berjihad. Berjihad. Telah berjihad oleh mereka. Kazzabu, telah mendustakan oleh mereka. Qalu, tadi ada dah. Oleh mereka. Ja'alu, oleh mereka. Kalau kita cari ayat yang dia bagi tu mesti jumpanya. Sajadu. Farraqu, ayat baru. Farraqu, oleh mereka. Ataupun telah okay. Aslamu, telah masuk Islam. Telah berserah diri oleh mereka pun boleh. Berserah diri. Nanti kita akan belajar berserah diri. Farraqu, telah memecah belah. Telah memecah belah oleh mereka. Okey, razu. Masuk apa? Agak-agak lah. Razu. Tak ada dalam ni. Reza. Masuk apa? Telah reza oleh mereka. Razu. Banyak ayat boleh buat. Telah menjadikan. Syahidu, telah bersaksi oleh, bukan syahid tau. Syahid lain, telah bersaksi. Jangan ada syahid je. Saksi. Syakiru, ulang balik. Syukur. Raka'u, oleh mereka. Karena bila baca-baca Quran, bila sampai ada waw alif tu, mereka lah. Kan? Tu garis ke buat kat Quran. Boleh Quran garis dengan pensel, boleh. Tak ada masalah. Sebab kita nak belajar. Jangan saja conteng Quran tu. Baru betul nampak macam belajar. Kan? Nak guna highlighter boleh Quran. Yang highlighter yang boleh padam. Boleh. Tak ada masalah. Sebab kita belajar kan. Kan kita nak mengurangkan kesucian dia tu. Okey. Telah menjadikan
Semua dah salih kan? Farraqu telah memecah belah. Yang aslamu tu telah masuk Islam. Boleh telah berserah diri oleh mereka. Kadang-kadang Islam ni bermaksud tunduk, sebenarnya maksud dia tunduk patuh berserah diri. Islam tu maksudnya berserah diri. Yang betul-betul dia punya ayat dia. Tufsidu ada wa alif. Boleh? Tapi dia nanti kita ada belajar nanti la tufsidu dia lain pula. Lain pula. Dia ada waf alif, okey. Pokok lah ingat-ingat ada waf alif je mesti mereka, telah oleh mereka. Tufsidu pun boleh. Tapi nanti kita akan belajar tufsidu la tufsidu. Kan? Janganlah kamu berbuat kerosakan. Tufsidu maksudnya telah berbuat kerosakan oleh mereka. Tufsidu. Wa aslahu telah mana kata tadi? Telah memperbaiki ataupun telah membuat perbaikan. Islah kan? Bukan mereka telah dulu. Telah menjadikan oleh mereka. Dia telah, mesti semua telah dulu. Tadi amilu apa? Amilu. Amilu dengan alimu. Amilu amal. Sebut amilu tu amal. Alimu mengetahui. Ilmu tu mengetahui. Amal tu amal lah. Kita tengok Ustaz. Nak cari, nak bagi faham. Tadi kaedah 6. Sebab dia bagi semua sama aja. Khalaqu. Masuk apa? Khalaq. Daripada perkataan khalaqu. Mencipta. Boleh buat ayat tu. Arsalu telah mengutus oleh mereka. Ini kita buat ayat sendiri kan? Mungkin tak ada dalam Al-Quran. Anzalu telah menurunkan oleh mereka. Ni kita buat ayat je. Yang tu memang tak ada dalam Al-Quran pun. An'amu. Ni kita buat ayat sendiri ni, nak bagi faham. An'amu telah memberi nikmat oleh. An'amta maksud apa? Telah memberi nikmat oleh engkau. Kalau an'amu boleh mereka. Sebab nak cari yang kaedah yang dekat-dekat sama dengan dia. Cuma kita tukar dia punya ni je. Kaedah 6 sama. Okey, rozaku. Rozaku telah memberi rezeki oleh mereka. Rozakna telah kami. Macam itulah.
Okey, nak tanya lagi? Kita ulang balik. Kita ulang balik kaedah. Kita ni dulu, sekali kita ulang kaedah 1 sampai kaedah 8. 9 minggu depan. Okey. Saya dulu ya. Sesungguhnya orang-orang yang telah engkar oleh mereka sama sahaja ke atas mereka. Adakah telah mengancam oleh engkau akan mereka, atau tidak engkau mengancam akan mereka, tidak mereka beriman. Okey, semua. Sesungguhnya telah mengancam oleh engkau akan mereka, atau engkau mengancam akan mereka lah. Tutup buku semua. Tutup. Sekali dengan buku kaedah, tutup semua. Okey. Ena. Telah engkar oleh mereka telah mengancam oleh engkau akan mereka, atau engkau lah. Ahsantum. Okey, kita ulang kaedah 1 sampai kaedah 8. Kaedah 1, start. Tutup buku. Kaedah 1. Aku. Ulang sekali lagi. Kaedah 1. Aku. Kaedah 2. Orang-orang yang. Tak boleh buat macam ni. Nak bagi, tapi boleh juga buat macam tu ya. Kalau buat 1, 3, 5 kok confuse ya. Nak bagi sama. Kan? Okey, 1 sudah kan? Okey, kaedah 3. Dah tak, sir? Kaedah 1 tadi a'udzu. Okey, kaedah 3. Kami. Okey. Kaedah 4 tak boleh nak buat lagi sebab tak habis. Bila habis semua baru boleh buat macam tu. Kaedah 4. An'amta. Maksud dia telah oleh engkau. Ta tu belakang engkau. Kadang-kadang kita kena pejam bayangkan an'amta tu tau. Nak bayang. Okey. Kaedah 5. Yu'minuna. Okey. Waw nun baris fathah di akhir kalimah. Ya di awal. Maksud dia mereka. Kaedah 6. Razaqna. Okay, bayangkan razaqna macam an'amta tadi. Okey. Nun alif baris fathah akhir kalimah. Sebelumnya sukun. Dia sama juga an'amta. Maksud dia telah oleh kami. Memang nak ujian dekat keempat ni. Okey, kaedah 6, kaedah 7. Al-muflihuna. Waw nun berbaris fathah di akhir kalimah. Sebelum bukan ya atau ta.
Kenapa bukan ya atau ta? Kalau ya jadi kaedah 5. Kalau ta jadi kaedah 19. Kita tak belajar lagi 19 tu. Itu dia tak nak, dia kata di awalnya bukan ya atau ta. Kalau ada ya jadi kaedah lain. Kalau ta kaedah lain. Tadi kaedah 7 kan? Okey, kaedah 8 hari ni. Ada dekat board. Maksud dia telah oleh mereka. 8 tu setiap hari kena hafal. Satu hafal balik satu. Satu kaedah 9 hafal lagi dari nombor 1. Fesi pun buat macam tu kan. Dia suruh hafal lagi satu sampai yang kaedah yang kita belajar. Okey, ada apa nak tanya? Ulang balik innal lazi. Telah mengancam oleh engkau akan mereka atau lam tidak tunzir, engkau mengancam akan mereka tidak mereka beriman. Okey, kalau kita jumpa kawan-kawan kita kan, macam mana kamu jumpa Azman ke Sawaun, sama saja. Cakap Arab lah tu. Sama aja, makan je duduk sekarang. Sama, Sawaun, sama saja. Sawaun. Okey, ada apa nak tanya? Ya. Kita belajar mengancam. Okey, dalam Al-Quran anzarta ke tunzi tu maksudnya memberi peringatan. Beri peringatan tu mengancam sebenarnya. Jadi kita akan guna mengancam. Bila jumpa anzar tu semua mengancam. Apa lagi tadi? Boleh. Itulah kadang kita kena pakai tidak. Nanti bila ayat-ayat lain kita duk pakai tiada, orang confuse. Kalau tidak, semua tidak. Semua tidak. La boleh juga tiada sebenarnya. Tapi kita nak standard. Kan? Kita standard sebab bila fesi nanti orang ni kata tidak, orang ni kata tiada. Jadi kalau kata kita tidak, semua tidak. Semua tidak. Macam anzarta tadi, memberi peringatan. Lepas tu kita mengancam. Kita mengancam je. Okey, siapa nak tanya lagi? La tidak. La banyak tidak. Ma tidak. Ada lagi? Am tidak. Dia ikut ayat. Lam. Am ada dua. Am ataupun au. Kau. In pun ada juga tidak kadang. In. Belum lagi. Okey, ada apa nak tanya lagi? Jangan lebat. Nun zal ro. Nazar. Nazaro. Ngancam. Dia kan nak bagi tahu bahasa Arab ni dia semua daripada 3 perkataan. Bukan. Kan ayat Quran ni semua ni dia mesti daripada 3 perkataan. Macam ni kan? Daripada nun, zar, ro. Bukan nazar kita tu. Bukan kita bernazar tu, bukan. Macam tadilah apa? Sajadu daripada 3 perkataan. Sin, jil, dal. Ni ro ka'u kan? Ro, kaf, ain. Fahimu, fa, ha, mim. Dia 3 daripada 3. Dia tak ada 2, dia mesti 3 ke atas. Okay dah? Tak ada apa? Sekejap.
Bukan. Ini. Bukan. Kaedah 9. Kaedah 9. Sebab ni, ya tak boleh baris. Patutnya tok tiu. Tak semestinya. Dia kena depan. Hak ni depan. Hak ni depan. Dia kata depan. Okey, minggu depan tengok kaedah 9 ya. Dalam ayat yang sama, tengok kaedah 9. Lepas tu tengok yang dalam buku purple tu, ayat dia yang sebelah dia. Tengok kaedah 9 jap. Kaedah 9. Kaedah 9 muka surat 29. Minggu depan kita baca. Dia banyak nanti. Ni banyak seronok banyak belajar. Ni kaedah muka surat 29. Buku purple. Buku purple. Tengok yang cari ayat yang merah. Banyak kan dia bagi? Banyak. Lagi banyak lagi seronok cari. Tengok ayat daripada surah Ali Imran. Ayat 3, 26 sampai 27. Banyak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Surah 3. Apa maksud Ali Imran? Keluarga Imran. Surah keluarga Imran. Okey, tak ada nak tanya ya? Okey, satu lagi, lupa. Kafarah tu, 3 ayat tu. Kenapa saya cakap, okey, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Kita tutup, kita punya ada apa-apa yang kesalahan kita, duk sembang ke, tak khusyuk ke, kita tutup dengan tasbih. Okey, kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.